Hello, saya Eve. Anda sudah bersedia? Pernahkah anda terfikir mengapa kapal besar terapung tetapi kerikil kecil tenggelam di dalam air? Kita akan pelajari mengenai tekanan, tenggelam, terapung, dan ketumpatan. Ketumpatan adalah ukuran seberapa berat sesuatu objek berbanding dengan saiz objek tersebut dan dikira menggunakan persamaan ini. Cuba hitung ketumpatan lilin yang mempunyai isi padu 2 cm padu dan jisim 1,9 gram. Hentikan video untuk menyelesaikannya. Kita boleh menggunakan ketumpatan untuk meramalkan sama ada suatu objek akan terapung atau tenggelam apabila diletakkan di dalam cecair. Dan sekiranya objek itu kurang tumpat objek terapung di dalam cecair itu. Air mempunyai ketumpatan 1 gram per cm padu. Adakah lilin dengan ketumpatan 9,5 gram per cm padu terapung atau tenggelam di dalam air? Ketumpatan lilin kurang daripada ketumpatan air, jadi ia akan terapung. Lumbung mempunyai ketumpatan 11,3 gram per cm padu dan cecair merkuri mempunyai ketumpatan 13,5 gram per cm padu. Apakah yang akan berlaku sekiranya pelumbung diletakkan di dalam bikar berisi merkuri? Lumbung akan terapung dalam cecair merkuri. Selain itu, perkara yang perlu diberi perhatian ialah daya apungan. Semua cecair terdiri daripada zarah-zarah yang boleh meluncur antara satu sama lain. Apabila zarah semakin rapat, tekanan dihasilkan. Tekanan dalam cecair berbeza berdasarkan kedalaman, ketumpatan dan kekuatan medan graviti. Dalam situasi ini, air akan mengalir keluar melalui lubang di tepi bekas. Air yang keluar dari lubang di bahagian paling bawah bekas bergerak lebih jauh daripada air yang mengalir keluar dari lubang di atasnya. Ini kerana air di bahagian bawah bekas mempunyai tekanan yang lebih besar berbanding bahagian atas bekas. Jisim zarah menolak ke bahagian bawah bekas menyebabkan lebih banyak tekanan. Semakin dalam cecair, semakin besar tekanan. Kita dapat menggunakan fakta-fakta ini untuk mendapatkan formula di mana P ialah tekanan, Rho sama dengan ketumpatan, H sama dengan kedalaman, dan G sama dengan daya graviti. Bayangkan sebuah kiub terendam dalam tangki cecair. Jarak dari permukaan cecair ke bahagian bawah permukaan kiub lebih besar daripada jarak dari permukaan cecair ke bahagian atas permukaan kiub. H2 lebih besar daripada H1 kerana P sama dengan Rho GH. Tekanan di permukaan bawah kerana cecair mesti lebih besar daripada tekanan pada permukaan atas. Ini mengakibatkan terdapat lebih banyak daya pada permukaan bawah kotak daripada permukaan atas. Perbezaan antara kedua daya ini menyebabkan ada daya lain yang disebut daya apungan. Jika daya apungan lebih besar daripada berat objek, objek akan terapung di atas cecair. Jika daya apung kurang daripada berat objek, objek itu akan tenggelam, dan jika daya apung sama dengan berat objek, objek masih akan terapung. Tekanan atmosfera. Tekanan udara berkaitan dengan berat udara di atas. Jika kita meningkatkan ketinggian sehingga jauh dari bumi, masih ada udara di atas kita sehingga molekul udara menjadi kurang apabila lebih jauh dari bumi. Jika kita meningkatkan ketinggian, maka tekanan udara berkurang hingga ke hujung atmosfera di mana tidak ada lagi udara dan di sana tidak ada tekanan. Kebanyakan molekul atmosfera dekat dengan permukaan bumi oleh kerana graviti dan tekanan udara menurun dengan cepat pada mulanya ketika kita meningkatkan ketinggian dan kemudian dengan lebih perlahan pada yang lebih tinggi. Inilah sebabnya udara di pergunungan nipis dan kadang-kadang pendaki gunung memerlukan oksigen untuk bernafas. Sebenarnya tekanan di puncak Gunung Everest kurang daripada 30% tekanan di permukaan laut. Jadi kita mengetahui banyak sebab mengapa keadaan atmosfera begitu penting dan mengapa tekanan atmosfera paling tinggi di permukaan laut dan berkurang dengan ketinggian. Siapa yang tidak suka bermain di tempat ini ketika mereka masih kecil? Sekarang mari kita bayangkan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan bola-bola ini sentiasa bergerak dalam pelbagai arah. Ini adalah bagaimana molekul gas bergerak. Dalam video ini yang akan kita menerokai lebih lanjut mengenai gas yang menakjubkan dan kesan suhu dan tekanan terhadap mereka. Adakah anda pernah tertanya-tanya mengapa gabus meletup keluar dari botol arak atau keseronokan apabila anda membuka sebotol Coca-Cola yang sudah digoncang? Ini semua disebabkan oleh gas dan tekanan menumpuk di dalam botol.
Jadi mari kita lihat tekanan dan gas dengan lebih terperinci. Gas memberikan tekanan pada mana-mana permukaan yang bersentuhan dengannya. Lebih banyak zarah yang menyentuh dinding. Semakin tinggi tekanannya seperti ketika anda menggoncang botol kok dan terasa botol itu terasa lebih keras daripada sebelumnya. Hal ini kerana zarah gas menolak terhadap botol plastik. Jadi kita ketahui persamaan tekanan adalah daya bahagi luas. Kita juga melihat kesan tekanan gas ketika kita meniup belon dengan banyak dan meletup kerana kita telah meningkatkan tekanan molekul udara menolak ke arah belon getah terlalu banyak. Pemanasan juga meningkatkan tekanan. Mengapa? Apabila gas itu dipanaskan, zarah-zarah memperoleh lebih banyak tenaga dan bergerak lebih cepat, kemudian mereka melanggar ke dinding bekas dengan lebih kuat dan lebih kerap. Ini dapat meningkatkan tekanan dan jika berlaku tekanan terlalu besar, bekas itu boleh meletup. Pernahkah anda membaca pada tin deodoran anda yang memberi amaran yang mengatakan tidak boleh membiarkannya di bawah cahaya matahari? Ini kerana di dalam tin ada gas, dan seperti yang kita tahu, pemanasan gas menyebabkan tekanan meningkat dan boleh mengakibatkan tekanan meningkat dan tin deodoran itu meletup. Jadi apa yang berlaku jika kita kemudian menyejukkannya? Kali ini zarah gas hilang tenaga dan menyebabkan tekanan berkurang di dalam bekas. Itulah sebabnya belon mengecil dan menjadi lepir dan kendur. Sekarang tiba masanya untuk sesuatu yang tiada siapa suka, jarum dan jarum suntik. Tidak ada suntikan untuk kita hari ini. Kita hanya belajar bahawa jarum dan jarum suntik berfungsi kerana tekanan gas. Semasa pelucuk jarum suntik ditarik keluar, menyebabkan isi padu dalam ruang dalam menjadi meningkat dan menyebabkan tekanan di dalam menurun. Sekarang kita telah mewujudkan vakum yang berbeza tekanan dengan atmosfera normal. Oleh kerana semuanya tertutup kecuali jarum pada lengan anda, satu-satunya cecair yang ada ialah darah anda yang disedut ke ruang dalam. Darah anda kemudian mengurangkan isi padu dan tekanan kembali normal. Hentikan video dan isikan kata-kata yang hilang. Suhu, molekul dan isi padu yang mempunyai kesani pada tekanan gas.